Pemimpin Perikatan Nasional menyifatkan penjelasan Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail mengenai kes melibatkan agama, kaum dan raja-raja 3R sebagai berat sebelah. Afnan Hamimi Taib Azamuddin berkata, ahli parlimen terkejut apabila Saifuddin tidak menyebut kes melibatkan pemimpin kerajaan. Katanya, kita juga hairan kenapa tidak disebut pemimpin-pemimpin daripada Pakatan Harapan Barisan Nasional. Ia juga menyentuh isu 3R. Ahli Parlimen Bagan, Lim Guan Eng, misalnya yang mendakwa kalau PN diberi peluang memerintah Pulau Pinang, kuil akan dirobohkan. Dia sebut dia nafi kenyataan itu, tetapi apa tindakan pihak berkuasa? Kenapa tidak disebut contoh tadi? Ini contoh double standard, hanya salahkan ahli parlimen pembangkang, tetapi melibatkan Pakatan Harapan Barisan Nasional tidak disebut. Kes Lim kali terakhir dikemas kini pada 9 Julai lalu apabila Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, J. Suresh Kumar berkata, ahli parlimen Bagan itu disiasat mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 505-B Kanun Kesihatan. Pada 8 Julai lalu, pengerusi DAP itu menafikan dia pernah mendakwa PN akan merobohkan Tokong sekiranya berjaya menawar Pulau Pinang. Sebaliknya, Lim berkata ucapannya dalam bahasa Mandarin telah diputarbelitkan seolah-olah ada pihak ingin merobohkan Tokong Muda atau Tokong Cina. Menjelaskan lanjut, Lim berkata ucapannya itu dibuat merujuk kepada kes sebuah tempat ibadat Hindu yang dirobohkan pada Julai 2020 di Kedah. Pada 9 Julai 2020, media melaporkan kenyataan bekas ahli Majlis Bandaraya Alor Kumara Guru Naidu yang menggesa Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Makno memberi penjelasan berhubung perobohan tempat sembahyang Hindu berusia lebih 70 tahun di Jalan Stesen Alor. Tindakan merobohkan tempat ibadat itu dilakukan pada jam 1 pagi hari yang sama. Menurut Kumara Guru, tempat ibadat itu dirobohkan hanya selepas kerajaan PN mengambil alih kerajaan negeri dengan mendakwa ia menyebabkan kesesakan lalu lintas di kawasan itu. Bagaimanapun, Sanusi berkata perobohan tempat ibadat itu dibuat supaya tata letak setiap binaan berstruktur di semua tempat berada pada tempatnya secara sah dan terkawal. Dalam perkembangan berkaitan, Afnan yang juga Ketua Pemuda PAS yang baru dilantik turut memetik kes ahli PKR Iswardi Morni yang ditahan pada 29 Mei tahun lalu. Ini selepas video YouTube Iswardi mengkritik Yang di-Pertuan Agong dan kerajaan ketika itu berhubung pengurusan pandemik COVID-19 tersebar di media sosial. Iswardi digantung daripada PKR kerana mengkritik kepimpinan parti di media sosial, tetapi keahliannya dikembalikan pada Januari tahun ini. Ahli Parlimen Alor itu juga membangkitkan kenyataan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Aiman Atira Sabu yang mendakwa PAS didominasi oleh pemimpin yang mempunyai pemikiran takfiri, melabel orang Islam lain yang tidak sealiran dengan PAS sebagai kafir. Terdahulu, Saifuddin memberitahu Dewan Rakyat bahawa polis hanya menjalankan siasatan kes 3R apabila terdapat laporan dibuat mengenai isu yang dipercayai berunsur hasutan. Menteri Dalam Negeri menjawab soalan Muhyiddin Yassin yang meminta kerajaan menjelaskan mengapa bercakap mengenai isu 3R tidak dibenarkan. Saifuddin kemudiannya memperincikan beberapa contoh kenyataan yang dibuat oleh Muhyiddin sebagai sebab Muhyiddin disiasat oleh polis berhubung isu 3R. Saifuddin turut memetik contoh lain termasuk kenyataan Presiden PAS Abdul Haji Awang. Ahli Parlimen Keningau, Jeffrey Kitinggan menggesa sekurang-kurangnya 25% belanjawan pembangunan negara diperuntukkan kepada Sabah dan Sarawak. Beliau menyifatkan peruntukan belanjawan sebelum ini tidak adil, menyebabkan rasa tidak puas hati dalam kalangan warga Sabah sehingga mencetuskan perbincangan untuk berpisah. Timbalan Ketua Menteri Sabah itu berkata, belanjawan 2004 hanya memperuntukkan 13.76% dana pembangunan kepada Sabah dan Sarawak, manakala baki 86.24% untuk Semenanjung. Belanjawan 2024 berjumlah RM393 bilion memperuntukkan RM91 bilion bagi pembangunan dengan RM6.6 bilion untuk Sabah dan RM5.8 bilion pula kepada Sarawak. Bercakap ketika pembahasan rang undang-undang perbekalan di Dewan Rakyat, Kitinggan berkata pengabaian berterusan terhadap negeri Malaysia Timur oleh Kerajaan Persekutuan mencetuskan kemarahan rakyat Sabah yang meningkatkan keazaman mereka untuk melarikan diri dari Malaysia. Beliau menggesa peruntukan dana adil untuk mengurangkan jurang pembangunan antara Malaysia Timur dan negeri di Semenanjung. Katanya kerajaan juga perlu mendukung peruntukan perkongsian hasil yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Katanya, saya cadangkan pembayaran semula dilakukan dengan kutipan disumber bagi setiap 3 bulan atau mewujudkan mekanisme berdasarkan nisbah ditetapkan dalam perlembagaan.